Jutaan umat Islam berhimpun di Mekah dan Madinah ketika Ramadan. Di Baitul Maqdis pula, warga Palestin berpusu-pusu ke Masjidil Aqsa. Kami menyaksikan pelbagai ragam dan budaya yang berbeza. Di sebalik perbezaan itu, kami bersatu dalam ibadah di bulan yang mulia. Jeddah, bandaraya kedua terbesar di Arab Saudi selepas Riyadh. 2,500 tahun dahulu, ia hanyalah sebuah perkampungan nelayan. Ada yang mengatakan Jeddah berasal dari perkataan Jaddah yang bermaksud nenek. Ia merujuk kepada Hawa, isteri Nabi Adam AS yang bersemadi di sini. Ada juga yang berpendapat nama Jeddah merujuk kepada tepi pantai. Ketika pemerintahan Saidina Uthman bin Affan sekitar kurun ke-7 Masihi, Jeddah muncul sebagai kota pelabuhan terkenal bagi Mekah dan sekitarnya. Seperti ribuan tahun dahulu juga, Jeddah terus kekal sebagai pintu gerbang utama ke tanah suci kota Mekah. Jeddah pernah menjadi kota tradisi dan warisan. Namun, ia perlu akur kepada kehendak pembangunan moden yang telah banyak menukar landscape sedimina asalnya. Saya sekarang berada di bahagian kota lama Jeddah. Kawasan Al-Balad ini jelas mencerminkan Jeddah yang asli. Tanpa bangunan pencakar langit, ia kekal menarik. Memandangkan Jeddah mengalami arus urbanisasi yang begitu pesat, amat wajar sisi tradisionalnya dikekalkan. Menjelang waktu berbuka puasa akan dijual beberapa jenis air sebagai pemanis ya dalam juadah. Antara yang dijual ini ialah air roti yang telah pun dimasukkan dengan gula. Kemudian air ada tamar hindi ataupun asam jawa. Dan di sebelah sini pula kita tengok ada air lain pula. Muhammad. Okey. Ada fi zabib. Yang diletakkan dengan kismis dan juga yang merah ini. Ada fi ahmar. Yang ini dicampurkan juga dengan Ada kelapa. sabra ahmar. Jadi biasanya kalau siapa nak beli memang hanya berhentikan kenderaan dan akan dijual dari pintu kereta saja. Ada tarik kita. Itu dia. Okey, mudah. Iya. Jadi memang inilah tradisi yang terdapat di Jeddah. Sebab itulah Jeddah ni walaupun mengalami proses industrialisasi yang begitu pesat, namun tetap mempertahankan ciri-ciri integriti yang penting. Antara lainlah bandaraya Islam yang kaya dengan warisan sejarah. Malam ini, selepas tarawih, saya akan meninjau kemerihan penghuni kota lama Jeddah membeli belah untuk persiapan hari raya. Saya turut berbelanja di sini.
Jeddah Lama bukan hanya menempatkan penghuni Arab, malah dijadikan lubuk wang oleh pendatang dari Asia Selatan dan Afrika. Baiklah, sekarang saya berada di barisan panjang untuk dapatkan makanan bagi berbuka puasa pada petang ini. Memang ramai dan paling indahnya ialah di mana mereka semua berbaris untuk mendapatkan makanan yang disediakan oleh seorang dermawan yang berada di depan yang mengedarkan makanan dari keretanya. Itulah keindahan Islam, saling memberi dan menerima selain mengimarahkan Ramadan yang penuh dengan barakah ini. Oh, very hot. Okay. Memang. Okay, thank you. Very hot. Okay, saya dapat satu ya. Makanan yang dihidangkan memang panas. Saya kira nasi dalamnya. Jadi akan dilapik dengan laban yang menjadi tradisi bagi orang Arab. Jadi inilah rezeki pada petang Ramadan ini. Peniaga makanan agak kurang di kawasan ini kerana ramai yang memberi sedekah. Hanya peniaga kecil yang kelihatan. Memandangkan musim panas dan juga berdebu, jadi kuih yang dijual dilitup dengan kain supaya kebersihan makanan terjaga. Antara yang dijual ialah samosa dan sejenis kuih tepung yang telah pun diuli. Jadi harganya macam mana rasanya? Dikira macam mana bang? Dikira macam mana harga? Dia dua rial. Dua satu rial. Dua ketul kuih ni harganya RM1. Jadi murah. Peniaga ini menjual 2 ketul kuih dengan harga RM1, lebih kurang 80 sen. Suasana menjelang berbuka di Kota Lama Jeddah tenang sekali. Tidak ramai yang berniaga dan penghuninya pula tidak tergesa-gesa. أبيض أحمر تمر هندي شوف يا زبيب تمر هندي والصلاة على الحبيب عندنا الطيب عندنا المليح عندنا العلاج عندنا الطيب. Jadi kalau waktu petang menyaksikan gelagat mereka ni sangat menghiburkan kerana mereka ni menarik perhatian pelanggan dengan pelbagai cara, dan juga yang paling seronok ialah keadaan di sini yang begitu tenang walaupun disibukkan dengan kenderaan dan juga bunyi hon, namun masih kita dapat rasakan ketenangan di sebuah bandar sejarah yang lama ini. Saya difahamkan hari-hari terakhir Ramadan sebegini ramai yang berkampung di Mekah atau Madinah untuk beriktikaf dan melipat gandakan ibadah. Kerana itu, suasana agak lengang. Tambahan pula, musim panas belum berakhir. Seperti di Mekah dan Madinah, penduduk di sini akan keluar beramai-ramai pada waktu malam. Jadi lebih kurang setengah jam sebelum berbuka puasa, keadaan menjadi lengang. Kebanyakan mereka berpuasa dalam rumah ataupun di masjid. Jadi hanya yang tinggal ni cuma mereka yang mendapatkan makanan untuk berbuka puasa. Jeddah memberi pengalaman berbeza buat saya. Tambahan pula, hari ini hari pertama saya berpuasa di luar Tanah Haram. Jadi dah masuk waktu berbuka, saya terhenti di sini di sebuah kedai yang kecil bersama dengan beberapa lagi orang, dan cukuplah ini rezeki saya untuk hari ini berbuka puasa di Jeddah Lama. Memang terasa berbeza saat berbuka di Kota Lama ini. Sudah terbiasa dikelilingi ribuan jemaah saat berbuka. Hari ini pula terlalu sederhana. Namun, bukanlah perasaan sedih yang berada dalam diri.
Cuma jiwa saya masih tercari-cari wajah sebenar Jeddah di bulan mulia ini. Saya tetap menyukai kesederhanaan yang dipraktiskan oleh orang tempatan ketika berbuka. Solat maghrib di masjid juga tidak begitu ramai. Bisik hati saya, mungkin ramai yang menuju Tanah Haram pada bulan penuh keberkatan ini. Selesai solat fardu dan tarawih, Jeddah lama memberi bayangan ia bakal berubah wajah pada malam hari. Saya menanti penuh sabar untuk merasai kemeriahan di kota bersejarah ini. Cheese! Arab cheese! This is video, not photo. Ah, no photo? Photograph? Video. Video! Ho, ho. Masakan ini menarik perhatian saya untuk mencubanya. Inilah menu yang sangat popular di Saudi, iaitu hati unta goreng. Dia memang dimakan selepas kita dah selesai tarawih untuk dapatkan tenaga, stamina. Maka ini menu pilihan yang sangat laris dan juga popular pada waktu malam. Dan juga ia mampu untuk memberikan tenaga dengan rasanya yang sedap ya. Ringkas, cuma digoreng, dibubur rempah sedikit dan juga garam. Rasanya memang terbaik, enak. Ini adalah kali pertama saya merasai hati unta goreng. Ia makanan kegemaran penduduk tempatan. Aroma makanan berselang dengan bau wangian pakaian jemaah yang baru pulang dari masjid-masjid berhampiran, menambah kemeriahan suasana malam di kota lama Jeddah. Beberapa jam selepas berbuka, kemeriahan kota ini semakin berwarna-warni. Orang ramai mula mencari makanan yang dijual sepanjang jalan kerana cuaca pada waktu malam lebih dingin. Ini namanya balila. Campuran kacang yang telah pun dicampur dengan air dan juga madu sedikit. Rasanya memang enak. Dan untuk menarik pelanggan, mereka akan menyanyi-nyanyi sebagai daya tarikan kepada orang yang dalam supaya membeli. وتعادق يا عمو وبيله بالحومه وتعادق يا عمر وبيله بشطه رنا وتعادق الهنا يطيح وينكسر سنه تفضلوا يا حبايب الحق البلد يا ولد. Balila hampir menyamai air batu campur, tetapi ia tidak menggunakan ais. Namun ia menyejukkan badan serta menyegarkan. Salam. Baik. Salam ni dibuat daripada susu yang manis, kemudian ditambah dengan kekacang dan juga sedikit garam, gula dan beberapa jenis serbuk yang menjadikan dia sangat lazat, manisan yang enak. Okey, dengan harga RM5, inilah dia salam yang saya maksudkan. Rasanya memang enak. Golongan pecinta seni antara mereka yang amat menghargai
Kota Lama Jeddah sebagai warisan terindah penuh sejarah. Wajah-wajah Jeddah dari zaman ke zaman disimpan sebagai rujukan generasi mendatang. Karyawan fotografi merakamkan binaan lama yang telah diroboh agar pelancong lebih memahami persekitaran Kota Lama Jeddah. Kota Lama Jeddah berubah mengikut arus pembangunan. Namun kesibukan penduduk membeli belah di lorong Kota Lama ini tidak pernah berubah. Di bulan Ramadan, kesibukannya makin bertambah. Selepas tarawih, mereka akan mula membuka perniagaan di sini ya. Yang dijual sangat bermacam-macam. Ini kacang, coklat, pakaian, minuman, semuanya ada di sini. Dan inilah antara tempat yang harus dikunjungi oleh pelancong akhir Ramadan ataupun bukan Ramadan. Seperti yang diketahui, Ramadan adalah bulan rahmat yang membuka pintu-pintu rezeki. Para peniaga pelbagai barangan tidak menang tangan melayan permintaan pelanggan yang bertali arus. Saya ke kawasan yang tersorok di sebalik kesibukan jalan utama. Walau di mana jua, rezeki Allah sentiasa ada untuk mereka yang berusaha, termasuk tukang jahit muda ini. يعني في زبون يجي تاخذ له مقاس بعدين ما يناسب المقاس، زبون يبغى طلبات يعني موديل تطريز ما تطريز، ثياب تضيع علينا نبدل بدالها. Menurut Mahir lagi, beberapa hari menjelang Aidilfitri, di antara yang sibuk berjaga malam di kedainya untuk menyiapkan semua tempahan. Pakaian yang tidak dituntut lebih daripada sebulan akan dilelong dan malam ini menjadi rezeki saya untuk memiliki jubah pada harga cuma RM30. Larut malam, tawar-menawar belum lagi berhenti. Bagi jemaah luar yang ingin pulang ke negara masing-masing, lorong ini mesti disinggah untuk menambah koleksi oleh-oleh mereka. Inilah kehidupan sebenar di Kota Jeddah pada waktu malam yang sentiasa penuh dengan manusia yang bertali arus yang ingin melihat wajah sebenar kota ini pada waktu malam. Kalau kita lihat kepada aktiviti perniagaan yang dijalankan, ternyata memberi impak yang besar untuk dunia Islam dengan cara perniagaan yang mendatangkan keuntungan dijadikan sebagai zakat dan sedekah untuk mereka yang memerlukan. Ternyata ada simbiosis yang sangat cantik dalam dunia umat Islam yang telah pun memberi kemakmuran untuk semua. Rezeki Allah luas terbentang untuk insan yang berusaha. Kota Lama Jeddah memaparkan rezeki satu rahmat serta jalinan yang membahagiakan jiwa-jiwa yang bersyukur.